Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mentakdirkan pada tengah hari ini ustazah berada di Al-Ustaz. Puan-puan semua apa khabar? Ai, ustazah ni terketak-ketak ni. Ya, dan alhamdulillah, syukur dapat tengok wajah tuan-tuan dan puan-puan membahagiakan ustazah. Dan alhamdulillah keterbersiaran secara langsung tuan-tuan dan puan-puan penonton di rumah daripada Stadium Darul Aman Al-Ustaz Kedah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini kita akan berbincang satu tajuk namanya kuasa istighfar. Agak-agak orang Kedah kalau kata istighfar, istighfar ke? Kata istighfar aja ya. Pada pandai ustazah je lah ni, ya. Namanya ialah kuasa istighfar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nampak pada cahaya muka tuan-tuan dan puan-puan tu nampak memang rajin beristighfar. Betul tak agak-agaknya? Betul tak puan-puan? Ini kita sama ni, tone warna ni Ni dari mana yang depan ni? Daripada Al-Ustaz lah no? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pernah datang seorang lelaki bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadu dengan Nabi, "Ya Rasulullah, aku tak ada anak. Kahwin lama dah tapi Tuhan tak kurnia anak." Apa kata Nabi? Balik istighfar. Lepas beberapa lama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi jumpa dia. Dia kata, "Ya Rasulullah, alhamdulillah bini aku dah mengandung dah." Datang seorang laki-laki jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu, "Aku miskin ya Rasulullah, duit tak ada, apa ke dana?" Nabi kata apa? Istighfar. Datang seorang mengadu, "Ya Rasulullah, aku ni sulit nak dapat rezeki. Aku ni ada penyakit." Nabi kata apa? Balik istighfar. Subhanallah, begitulah besarnya kuasa istighfar. Dan seorang sahabat yang lain menyatakan kepada seseorang, "Kenapa Nabi orang tak beranak istighfar? Orang sakit istighfar. Orang miskin istighfar." Dia kata merujuk kepada surah Nuh ayat 10 hingga 12. Tuan-tuan dan puan-puan di rumah dan juga dalam dewan yang sebegini, indah. Indah tak tuan-tuan? Indah kan ya? Bersinak banak ni kita punya dewan ni ya. Ustazah akan bacakan surah Nuh ayat 10 hingga 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Sadaqallahul azim. Maksud dia apa? Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun dengan Allah. Sesungguhnya Dia adalah Allah yang Maha Pengampun. Nescaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebatnya, akan perbanyakkan harta-harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai yang mengalir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Ya, khususnya yang di bawah dewan inilah, ya di bawah khemah yang besar ini. Dengar tak ustazah baca ayat Quran tadi? Dengar no? Masya-Allah, baguslah orang al-ustaz ni. Ada 4 telinga ke? Ya, ustazah pun tak berapa nak dengar sangat ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ayat tadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Allah menyatakan bagi orang-orang yang beristighfar, Allah kurnia anak yang ramai. Bagi orang-orang yang rajin istighfar, Allah kurniakan rezeki harta yang melimpah ruah. Turun hujan yang lebat, menandakan Allah memberikan dia ketenangan dan kenyamanan hidup. Ya, dikurniakan kebun-kebun punca rezeki, mengalir di dalamnya sungai-sungai. Untuk siapa tuan-tuan? Untuk orang yang banyak memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, oleh kerana ini rancangan Tanyalah Ustazah, bukan ceramah umum ni kan, ya. Jadi ustazah buka kepada tuan-puan di Al-Ustaz, jangan lepas peluang ni tuan-tuan. Ya, pakat tanya dengan ustazah, jawab belum tentu, tanya ajalah. Sebab namanya Tanyalah Ustazah. Ya, jadi dipersilakan kepada tetamu kita yang pertama, ya, nak memulakan sesi soal jawab bersama dengan ustazah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puan Syarifah Satura binti Said Embul. Saya mewakili perkek dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star. Saya ingin mengajukan satu soalan kepada ustazah. Ya, saya silakan. Apakah peranan istighfar dalam kehidupan seharian? Itu Baik, saja. terima kasih. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang salamnya tu. Ustazah ni tak sabar nak jawab ni, Puan Syarifah, ya. Puan Syarifah tanya, apa tanya soalan tadi? Ya. Soalan dia, apakah peranan istighfar dalam hidup kita? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peranan istighfar sangat banyak. Tapi ustazah nak menyebut benda yang besar-besar yang tak boleh kita dapat daripada yang lain selain daripada Allah. Yang pertama apa dia tuan-tuan? Istighfar berperanan menghapuskan dosa kita. Tuan-tuan kalau datang kat ustazah, ustazah, oi, tolonglah makcik ustazah. Ampunlah dosa makcik ustazah. Makcik ni dulu masa muda-muda tak solat ustazah. Bolehkah ustazah ampunkan? Sesuatu yang tak boleh diberikan oleh manusia kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka yang pertama daripada istighfar ialah dikurniakan keampunan, penghapusan dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan, nama istighfar tu daripada perkataan ghafara. Subhanallah, dari segi bahasanya ghafara bermakna tutup. Tutup. Jadi bila kita kata istighfar, bermakna kita nak minta Allah ampun dosa kita dan tutup keaiban kita. Tuan-tuan, kalau tak minta lah Allah tutup keaiban kita, banyak tak aib kita tuan-tuan? Banyak. Ada orang nampak sekarang ni merelip-relip. Tapi rupa-rupa dekat rumah tak merelip pun depan suami. Ya, dekat depan suami, ya Allah, kain batik dah tak ada warna dia pakai. Ya, nak bagi tahu apa? Aibnya seorang isteri yang berhias di luar tapi tak berhias depan suami. Ya Allah, ampun ya Allah, tutuplah ya Allah, jangan bagi orang halus tak tahu. Contohnya, tuan-tuan, siapa dia tahu kita bangun pagi tadi pukul berapa? Ya, bukan dengan tasbih bersikir-sikir ni dekat majlis ni, dekat dalam masjid. Rupa-rupanya kita pagi tadi subuh gajah. Tahu tak subuh gajah ni puan-puan? Ya, ke tak kena gajah, kena Dracula, dinosaur. Lebih kurang lah. Subuhnya pukul 8 pagi. Aib tak? Aib. Astaghfirullahalazim.
Tutup ya Allah, jangan bagi orang tahu, malu ya Allah, aku minta ampun dengan kau ya Allah. Itu makna istighfar. Menghapuskan dosa dan menutup keaiban dan kelemahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peranan istighfar ialah menghindari kita daripada azab Allah. Ya, tak ada orang yang boleh menghindari kita daripada azab Allah kecuali Allah Azza wa Jalla. Betul tak puan-puan? Tak ada orang boleh hindar. Kalau nak datang puting beliung, wal'iyadhu billah, siapa yang boleh melarikan diri? Kalau nak datang banjir besar, tsunami, wal'iyadhu billah, mana kita nak lari tuan-tuan? Kalau Allah nak hujani dengan hujan batu, ya, yang boleh mati kita kalau kena hujan batu, siapa yang boleh menghalangnya kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Sebab itu bila kita beristighfar, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seolah-olah kita minta dengan Allah, jauhkanlah kami ya Allah daripada azab Engkau di dunia dan juga di akhirat. Yang ketiga tuan-tuan, ya, khususnya pada Puan Syarifah daripada Perket katanya, ya, kau tak silap Ustazah, Perket ni polis ya. Ya, hari ni tak pakai uniform Puan Syarifah. Takut orang takut ke apa, ya. Jadi yang ketiga tuan-tuan, peranannya ialah untuk membersihkan hati. Cuba tuan-tuan bayangkan, pagi-pagi nak pergi kerja, tuan-tuan dan puan-puan buat apa dulu? Kalau nak datang sini lah, mandi ke tak mandi orang Alus tak ni? Mandi tak? Mandi. Kenapa kita mandi? Nak bersihkan diri. Kok ada liuk basi ke kan? Dia dekat rambut ke apa tadi, kita mandilah nak bagi bersih diri. Comel hotel datang dekat sini. Tapi tuan-tuan, yang bersihnya zahir je. Yang hati bersih tak agak-agak? Wallahu a'lam, bergantung kepada orang yang istighfar ataupun tidak di pagi hari tadi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan bersih tubuh badan saja, duk ke hulu ke hilir, pergi kerja, layan anak, layan suami dan sebagainya, tapi rupa-rupanya kita sedang mengendong hati yang busuk, hati yang kotor, hati yang hitam. Maka diseru untuk apa? Untuk beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, Ustazah ingat kata-kata Abu Bakar Al-Warraq. Abu Bakar Al-Warraq kata, hati itu ada 6 keadaan. Pertama, hidup. Kedua, mati. Ketiga, sehat. Keempat, sakit. Kelima, jaga. Keenam, tidur. Itu keadaan hati. Tuan-tuan dan puan-puan, nilailah hati kita masing-masing. Apakah dia hidup, sehat dan jaga, ataupun dia mati atau sakit dan berada dalam keadaan sedang tidur lena. Ya, adapun yang jaga dengan zikrullah, hati yang sedang tidur lena disebabkan oleh kelalaian kita, maka istighfar, istighfar, istighfar. Mudah-mudahan hati kita dapat package yang 3, hidup, sehat, jaga, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah persilakan. Ya, tapi walau bagaimanapun, sebelum Ustazah persilakan yang seterusnya, kita berhenti dulu seketika dan insya-Allah kita jumpa lagi selepas ini. Lagi dalam rancangan Tanyalah Ustazah yang bersiaran tuan-tuan dan puan-puan sekalian dari jauh sekali dari Stadium Darul Aman Al-Ustaz Kedah. Alhamdulillah, kita sedang membicarakan tentang tajuk kuasa istighfar. Kita istighfar sekali lagi boleh? Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillah, Ustazah persilakan
penonton kita yang kedua yang nak bertanyakan soalan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ananda Ustazah yang kasih. Bunda adalah Puan Saja Siti Aisyah binti Man, mewakili Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Perhubungan Negeri Kedah. Ingin mengajukan satu soalan kepada Ananda Ustazah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar sebanyak 70 kali sehari. Adakah kita perlu beristighfar lebih dari itu setiap hari, Ustazah? Sekian. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bonda Aisyah. Ya, ini dari Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Negeri Kedah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar 70 kali sehari. Dalam suatu riwayat yang lain, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar 100 kali sehari. Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya benar hati ini dilalaikan dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah 100 kali sehari. Soalan jujur Ustazah kepada orang Alustaq. Siapa agak-agaknya yang dah selesai dah 100 kali istighfar? Cuba angkat tangan dalam tudung. Dalam tudung kang. Ya, nanti riak pula Ustazah katanya kan, ya. Alhamdulillah. Ustazah pun tak ingat Ustazah dah selesai belum 100 kali istighfar pada Allah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, tak pernah buat dosa tuan-tuan, yang qiyamul lailnya sampai melecet kaki, yang perjuangan jihad di jalan Allah, ya, sesuatu yang sungguh hebat dan luar biasa, tapi Nabi boleh tawaduk dengan Allah 100 kali istighfar. Agak-agak tuan-tuan, renung diri kita sendiri. Agak-agak nisbah pada dosa yang kita lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan, nak bagi berapa pada diri kita ini layaknya untuk kita beristighfar kepada Allah? Ustazah nak jawab mudah je tuan-tuan. Kalau ada orang tanya, Ustazah, berapa kali kita nak istighfar Ustazah? Ustazah kata, istighfarlah banyak-banyak sampai hati yang sempit dilapangkan oleh Allah. Istighfarlah banyak-banyak sampai hati yang sakit disembuhkan oleh Allah. Istighfarlah banyak-banyak sampai kesulitan hidup dibukakan jalan-jalan penyelesaian oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maknanya istighfar. Ustazah ingat dulu tuan-tuan dan puan-puan, isteri Profesor Ustazah masa belajar dululah, ya. Ini tuan-tuan memang kena cakap Kedah lah pasal duk Alustaq, duk main dalam ujung dia, ya. Masa belajar dulu. Ustazah ingat isteri dia kata apa? Dia kata anak saya belajar kat luar negara, budak kecil lagi, umur sekitar 10-11 tahun. Ustazah tanya dengan dia, ya, Ummu Muhammad nama dia. Ya, tak rasa rindu ke dengan anak tu, tak rasa bimbang ke dengan anak. Dia kata Ustazah, dia kata dengan Ustazah, tak panggil Ustazah lah masa tu, dia panggil Nur, ya. Dia kata, Nur, saya bangun malam-malam, saya baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dia kata, Nur, berapa kali awak agak saya baca doa tersebut? Saya kata 10 kali kot. Dia kata tidak, saya baca sampai lumat. Ya, tak tahu orang Kedah kata apa. Ya, dia kata saya baca sampai lumat, sampai rindu dekat hati tu terubat, sampai kerisauan hilang. Terus Rabbana hablana, Rabbana hablana, Rabbana hablana, sampai berlaku perubahan pada hati saya, baru saya rasa puas hati nak berhenti daripada baca doa tersebut. Begitulah tuan-tuan kita beristighfar. Ya, Ustazah ni pun orang banyak dosa ni tuan-tuan, banyak benak dosanya. Ya, betul ke benak tu? Ke benak ni benak otak pula kan. Ya, banyak betul dosa. Dan kadang-kadang kalau istighfar sikit-sikit tak kesan dekat kita punya hati. Betul tak puan-puan?
setakat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tak rasa. Nak kena duduk seorang-seorang, nak kena antara kita dengan Allah, nak kena kita astagfirullah. Tuhan tolong ya Allah, bagi aku keampunan. Ada satu tuan guru ustazah, kalau dia berdoa tuan-tuan, indah sangat doa istighfar dia. Dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah ya Allah segala dosa-dosaku ya Allah. Ampunkan segala janji yang telah aku mungkiri. Ampunkan segala amanah yang telah aku khianati. Ampunkan segala nikmat yang aku tidak bersyukur dengannya. Ampunkan segala ujian yang aku tidak bersabar menghadapinya. Ampunkan segala amalan, perbuatan, perkataanku ya Allah, yang aku tidak jadikan Engkau sebagai matlamatnya. Ampunkan aku ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Subhanallah. Ustazah masa dengar dia baca doa macam tu tuan-tuan, terus teringat pembohongnya kita. Hari-hari inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi lepas 5 minit kita mungkin janji. Hari-hari kita kata macam-macam dengan Allah, tapi lepas 5 minit kita menyalahi amanah yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Maknanya istighfar, istighfar, istighfar. Pagi, petang, siang, malam, sambil bawa kereta. Ya, sambil-sambil tuan-tuan dan puan-puan dengar ceramah ustazah, hati beristighfar kepada Allah. Yang penting sehingga berubah suasana hati daripada keras menjadi lembut, daripada sempit menjadi lapang. Boleh puas hati tak dengan jawapan tu? Kita tak puas hati, jawab lagi. Ya? Jadi sekarang tuan-tuan, kita bagilah peluang pula ya kepada saudari-saudari kita yang lain untuk bertanyakan soalan. Kok ada yang muda-muda adik-adik kita ni ya? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Abdul Salam. Saya ingin menanyakan soalan kepada ustazah. Saya terbaca, jika seseorang beristighfar, maka Allah akan membuka pintu rezeki kepadanya dan memberi kelapangan, membuka kesulitan. Boleh Zaza jelaskan kaitannya? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Kalau tak silap ustazah namanya sama ya? Nur Hafizah juga ya? Masya Allah, untuk minggu depan boleh ganti ustazah lah. Tanyalah ustazah. Terima kasih anak anda Nur Hafizah yang bertanya tentang perkaitan di antara istighfar dengan penyelesaian hidup. Istighfar dengan rezeki daripada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, man lazima istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa selalu beristighfar, macam yang kita bincang tadi, apa dijanjikan oleh Allah? Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah menjamin Allah akan berikan jalan keluar kepada setiap kesempitan hidupnya. Berapa banyak kesempitan hidup kita tuan-tuan? Fikir tentang anak, aduhlah ustaz, anak acik ni ustaz, pemalas solat. Ya, fikir tentang suami pula, bukan anak je ustaz, bapa anak lagi teruk contohnya. Kita sempit hati dengan ujian dan juga masalah. Istighfar. Ja'alallah, Allah akan jadikan atas ujian dan kesempitan jalan keluar. Allah akan jadikan kegelisahan, ketenangan dan kegembiraan. Ustazah nak kongsi satu kisah dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kisah seorang lelaki bernama Nasuh. Adakah orang Kedah nama Nasuh? Tak ada nak? Lepas ni letak nama Nasuh. Nasuha. Nasuh. Nasuh ni tuan-tuan, dia ni orang lelaki. Tapi dia rupa dia macam ada perwatakan perempuan. Ya. Jadi bila dia nampak dia ni macam ada perwatakan perempuan dan dia pula orang miskin, dia duk fikir macam mana cara nak dapat duit. Jadi lama-lama dia fikir tuan-tuan, dia kata, oh aku ni dah muka aku macam perempuan, gaya aku macam perempuan, baiklah aku pakai baju perempuan. Sebab bila dia pakai baju perempuan, orang tak tahu yang dia adalah orang lelaki.
Tuan-tuan, apa kerja nasuh? Kerjanya ialah mendandan orang perempuan. Bukan dandan sikit-sikit ya tuan-tuan. Dia lulur orang perempuan. Sini panggil lulur nah. Dia lulur orang perempuan. Dia scrub orang perempuan. Dia letak mask. Mask ni apa cakap Melayu tak tahu. Ya, dia letak apa mask tu? Tak ingat ustazah mask cakap Melayu. Agaknya ustazah lahir kat London kot ya. Dia letak mask dekat tubuh badan tu. Subhanallah, dia buat kerja-kerja itu dan semua orang perempuan menyangka dia ni perempuan. Tuan-tuan, oleh kerana hebat sangat dia buat kerja mencuci, mendandan orang perempuan, istana panggil dia. Dia kata, tolong dandan puteri aku ni. Maka tutup pintu semua, jangan bagi orang lelaki nampak. Ni nasuh ni nak apa ni? Nak dandan anak aku. Padahal dia adalah seorang lelaki. Allah nak jadikan takdirnya tuan-tuan hilang belian dalam istana sebiji. Ya, tak tahu berapa karat lah belian tu. Bila hilang, semua pengawal istana cek semua ni, tubuh badan ni semua. Buka ni baju apa semua nak tengok. Mana belian kecil sebutir. Ke orang Kedah panggil sebutiak, tak ya? Sebutir juga ya. Minta maaf orang Kedah, ustazah ni mana-mandai lah pula ya. Nak cari sebutir yang kecil. Masa tu nasuh mengeletar tuan-tuan, terketak-ketak dia. Sebab apa? Habislah aku kalau dia cek tubuh badan aku, dia akan tahu aku jantina apa. Ni memang terketak-ketak lah tuan-tuan, berdebar-debar. Dan bila sampai pengawal tu dekat depan dia, dia kata apa? Dalam hati dia, ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Aku beristighfar ya Allah. Kalau engkau selamatkan aku sekarang ya Allah, aku janji akan robah seluruh hidup aku. Dan ya Allah, kalau aku mungkir dengan istighfar ini, maka kau jangan terima aku selama-lamanya ya Allah. Dia dah takut. Sebab kalau istana tahu dia lelaki, agaknya hukuman dia pancung. Bila pengawal nak buka je baju dia, tiba-tiba pengawal lagi seorang menjerit, dah jumpa dah belian ni ha, dia kata. Dekat orang lain. Maka nasuh ni selamat. Dan semenjak daripada hari itu tuan-tuan, dia benar-benar beristighfar kepada Allah. Kerana Allah telah memberikan dia jalan keluar kepada satu musibah yang dahsyat. Kalau istana tahu, dia akan kena pancung. Tuan-tuan, bagaimana dia bertaubat? Dia takut badan dia, darah daging dia daripada sumber yang haram. Ya, dia takut nak berdiri di hadapan Allah di akhirat besok membawa sumber yang haram. Maka apa yang dia buat tuan-tuan? Ya, dia kuruskan badan dia, buat kerja banyak-banyak tapi makannya sikit sampai kuruh kering bagi membenarkan taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, jangan ke mana-mana, kita berhenti seketika, insya-Allah kita berjumpa lagi selepas ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, walaupun di bawah panas mentari yang agak terik, tapi alhamdulillah ustazah menghargai kesungguhan tuan-tuan dan puan-puan di Alur Star ini untuk bersama-sama ya dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan kita dipayungi oleh para malaikat. Jangan lupa tuan-tuan, banyakkan berdoa sepanjang majlis ini dalam hati kita. Mudah-mudahan doa-doa kita mustajab. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi mari kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Dan ustazah persilakan ya daripada tetamu-tetamu kita ini untuk soalan yang selanjutnya, maka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Puan Fatimah binti Abdullah, wakil wanita pergi bahagian Alur Star. Dalam gedung ilmu ni ya ustazah,
dia ada kunci dia. Yes. Jadi anak kunci adalah soalan. Soalan saya kepada ustazah ialah, apakah kaitan di antara taubat dan istighfar, dan apakah syarat-syarat istighfar kita diterima? Baik, terima kasih pada Puan Fatimah ya, yang nampak macam nak berceramah tadi kan ya. Alhamdulillah, terima kasih. Apa kaitan di antara istighfar dengan taubat? Kalau ustazah nak jawab bahasa mudah, taubat itu rumah, istighfar tu bilik-biliknya. Ya, taubat tu lebih umum daripada istighfar. Istighfar tu lebih khusus. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada satu hadis riwayat Tirmizi di mana maksudnya ialah tidak ada seorang pun yang berbuat suatu dosa, kemudian dia bangkit untuk berwuduk, kemudian dia mendirikan salat dan kemudian dia beristighfar kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itu perjalanan untuk istighfar. Ambil wuduk dulu, salat dulu, istighfar selepas salat. Itu lebih lagi melengkapkan istighfar dan juga taubat kita. Adapun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bercakap soal taubat. Agak-agak kalau cakap soal taubat, di manakah letak jauhar ataupun nilai sesebuah taubat? Tuan-tuan dan puan-puan, ya, tak boleh nak tanya banyak sebab masanya tak cukup kan, ya. Maka ustazah katakan nilai sesebuah taubat itu terletak kepada penyesalan dan keazaman dia. Penyesalan. Sebab tu kalau kata taubat, mestilah menyesal. Tuan-tuan, kalau nak menyesal, mestilah kita telah muhasabah diri kita dan tahu di mana kesilapan dan dosa maksiat yang kita lakukan. Sebab tuan-tuan, kadang-kadang tak menyesal pun. Pergi program kat masjid, bagus. Ya, bangun qiyamul lail kat masjid, buat qiyamul lail perdana, bagus. Dapat imam suara merdu, bagus. Imam pemula lah, astaghfirullah, mulalah imam. Yang kita ni pun samalah, astaghfirullah, astaghfirullah. Imam menangis, kita menangis. Bila tanya makcik, bapa menangis makcik? Sedih tengok imam duk menangis tu, dia kata. Tuan-tuan, kalau inilah yang berlaku, ini bukan taubat. Ini bukan istighfar. Sebab taubat menyesal. Tuan-tuan, bagi ustazah, kalau nak sampai dapat tahap menyesal, maka berilah masa kepada kehidupan kita untuk muhasabah diri. Duduk sorang-sorang. Tengok siapa kita 10 tahun dulu. Tengok, ya Allah. Ya, bak kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, dalam kitab yang dia menerangkan tentang hikam, dia kata bangun sepertiga malam, duduk sorang-sorang, tanya soalan, man ana, siapa aku? Dia kata kalau bangun tengah malam, tanya soalan man ana, akan bercucuran air mata, tuan-tuan. Kita hanya akan melihat diri kita seorang tua yang telah diberikan Allah puluhan tahun untuk hidup, tapi mengendong dosa-dosa untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Masa tu menyesal, ya Allah, aku dah sia-siakan umurku ya Allah. Aku dah sia-siakan masaku ya Allah. Aku dah siakan amanah anak-anak ya Allah. Aku dah siakan akal ini untuk mencari ilmu ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Maka itu istighfar dan taubat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Berserta dengan kehancuran hati, berserta dengan habis, repis-repis dah hati ni. Sebab apa ya Allah? Aku terlampau banyak dosa. Ampun ya Allah, ampun. Tuan-tuan, kalau menyesal, air mata tu mudah sangat untuk turun. Sangat mudah. Tolong ya Allah, ampun aku ya Allah, menyesal. Ya, siapa kita 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, itu adalah pakej taubat dan istighfar yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, pada ustazah ni ada soalan dalam sampul ya. Sebab tuan yang punya soalan ni dia malu nak tanya. Ya, katanya orang al-ustaz ni malah gutu pemalu ya. Jadi ustazah kena bacalah soalan dia dan ustazah pilih dulu soalan yang pertama ini. Ustazah,
saya ada terbaca, jika kita mengamalkan istighfar, Allah akan murahkan rezeki. Saya dah buat dah Ustazah, tapi duk susah lagi. Jadi di mana silapnya? Itu soalan dia. Payah kau nak jawab Istighfar dah, tapi dia kata susah. Anak tak dapat lagi, jodoh tak ada lagi, kata suruh istighfar. Agak-agak nak jawab lagu mana tuan-tuan? Pertama sekali, Allah memberi pada masa yang Allah kehendaki, bukan pada masa yang kita kehendaki. Fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Itu disebut dalam Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Allah memberi pada masa yang Allah kehendaki dan terbaik untuk kita, bukan pada masa yang kita kehendaki yang boleh jadi tak terbaik untuk kita. Tuan-tuan, Saidina Abu Bakar As-Siddiq sakit demam teruk. Sahabat-sahabat mari datang tengok. Sahabat kata, wahai Abu Bakar, engkau kan dekat di sisi Nabi. Allah pasti sayang dengan kau. Mintalah pada Allah untuk sihat. Tapi Abu Bakar kata, aku tak berani nak minta sihat. Sebaliknya aku minta afiah, sejahtera. Sebab aku tidak tahu di mana letaknya kesejahteraan hidupku. Adakah pada keadaan aku sihat atau pada keadaan aku sakit? Subhanallah, itu tahap iman yang sangat dahsyat. Jangan pula tuan-tuan dan puan-puan sakit gigi tak pergi berubat pula. Tak apalah, entah Allah redha ni wan sakit gigi ni, kena pergi berubat jugalah. Tinggal lagi kalau tak sembuh juga, maka kita kata Allah memilih waktu yang terbaik untuk kita dapat penyelesaian sebarang musibah ujian dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang Ustazah kasihi sekalian, ada beberapa perkara yang Ustazah nak sebut kesinambungan daripada soalan tadi. Bahawa di sana ambil contoh seorang ulama namanya Abdul Wahid bin Zaid. Dia dengar seorang laki-laki duk istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia pun duduk kat laki-laki tu. Dia kata, hang tahu ke apa hang cakap tu? Abdul Wahid ni bukan orang Kedah. Ustazah cuma terjemah aja ni, ya. Dia kata, awak tahu ke awak cakap apa? Dia kata, aku beristighfar lah. Apa makna istighfar kamu? Entah, dia cakap. Maka Abdul Wahid menjelaskan tuan-tuan, makna istighfar yang benar-benar diterima Allah mesti ada 6 sekurang-kurangnya dalam istighfar tersebut. Yang pertama, menyesali dosa yang telah dilakukan. Itu nombor 1. Dah sebut dah tadi menyesal. Yang kedua, tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Dah menyesal dah, tak solat, asyik qada. Tapi sampai ke hari ni qada lagi. Jangan pula mari tanyalah Ustazah pun qada sembahyang zuhur tuan-tuan qada. Ini nombor 2, kena berubah. Yang ketiga, menjalankan semua kewajipan di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, mengembalikan nama baik dan harta yang pernah kita ambil secara zalim dan khianat. Yang kelima, menghancurkan daging-daging dan lemak yang tumbuh dengan barang yang haram. Dan yang keenam, paksa badan untuk rasa pahitnya mujahadah seperti mana tubuh kita telah merasakan manisnya maksiat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nampak gaya makin lama makin semangat Pak Ustazah ni kan? Ya, apapun tuan-tuan, kita berhenti dulu seketika. Insya-Allah kita bertemu lagi selepas ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya subhanallah, berada di Stadium Darul Aman kita pada hari ini membincangkan tentang tajuk kuasa istighfar. Dan Ustazah nak terus membacakan satu lagi soalan sampul daripada penonton kita yang pemalu. Ya, maka dia suruh Ustazah yang baca soalan dia sampai hati orang halus tak no. Soalannya tuan-tuan, Ustazah, saya nak tanya. Yalah, tanyalah kan. Saya sering beristighfar namun dalam hati tak ada rasa apa Ustazah. Sebab seolah-olah menjadi rutin sebutan di bibir.
Jadi bagaimana nak wujudkan rasa semasa beristighfar? Betul tak tuan-tuan? Kadang-kadang kita ni istighfar tu mainan bibir je. Sambil-sambil cubit anak cucu ni, astaghfirullahalazim, lebam anak kita. Bukan nak minta ampun sangat pun. Ya? Maknanya benda tu dah jadi mainan bibir. Sekarang bagaimana tuan-tuan nak wujudkan rasa dalam hati? Apapun bagi ustazah, istighfar tetap baik. Tak ada rasa pun, tapi istighfar dekat lidah tetap baik. Lebih baik daripada cakap yang bukan-bukan. Betul tak? Marah dekat anak, pecah kita punya gelas. Astaghfirullahalazim. Dalam hati budak ni nak kena lepas nikah ni. Bukan nak minta ampun. Tapi itu lebih baik daripada kita cakap anak tak guna. Ya, perangai serupa macam ayah dia. Itu lagi dahsyat. Ya, lebih baik kita kata apa? Astaghfirullahalazim. Sebab tuan-tuan, istighfar ni ada 4 tahap. Tahap yang pertama, mulut istighfar, hati tidak. Inilah yang cerita tadi ni, ya. Macam orang lelaki-lelaki lah, ternampak aurat perempuan. Ya, tapi bila nampak tu seronok pula. Tapi kat mulut, astaghfirullahalazim. Lawa juga, betih kat timah. Janda tu contohnya lah. Istighfar dekat mulut, dekat bibir, dan dekat hati, tak ada apa. Yang kedua, tahap kedua, mulut tak istighfar, mulut diam. Hati istighfar. Subhanallah. Dalam hati, ya Allah, mohon ampun ya Allah. Astaghfirullah, Rabbighfirli warhamni wa anta khairur rahimin. Dalam hati, subhanallah. Yang ketiga, mulut pun sebut, hati pun ikut. Mohon ampun ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Hati pun sama. Yang keempat tuan-tuan, seluruh kehidupannya package beristighfar kepada Allah. Seluruh hidup dia. Dia rasa diri dia berdosa, dia rasa dia banyak dosa, maka semua tindakan yang dia lakukan adalah tindakan untuk merubah diri sebagai menunjukkan kesungguhan dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang tuan-tuan, ni ustazah difahamkan, ramai lagi nak tanya. Jadi ustazah bagi peluang, silakan. Jangan lepas peluang ini, silakan bertanya dengan ustazah. Dah berdiri dari tadi ya Kak? Ya, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Farida binti Yang Ghazali, wakil dari Perkab IPD Kota Star, ingin mengajukan satu soalan pada ustazah. Ustazah, adakah kita mendapat ganjaran pahala jika hanya beristighfar di mulut tanpa penghayatan? Sekian, terima kasih. Baik, ya, Puan Faridah tanya soalan penghayatan istighfar. Tadi Ustaz kata, kita kalau tak hayati pun istighfar tetap dapat pahala tuan-tuan. Lebih baik daripada cakap yang bukan-bukan ni, ya. Tapi tinggal lagi bagaimana cara untuk menghayati istighfar yang kita lafazkan. Yang pertama tuan-tuan, bila kita beristighfar, hati itu kena ada rasa di antara al-raja dengan khauf. Ataupun al-khauf war-raja. Rasa takut dan rojak tu apa dia? Ni tengah hari ni ingat rojak buah lah pula tersebut rojak ni kan ya. Rojak tu ialah harapan. Rasa ni. Astaghfirullahalazim. Dalam keadaan apa ya Allah? Takutnya ya Allah. Kalau dengan dosa ni aku dapat azab. Dalam hati rasa, wahai Allah, kau maha pengampun. Tolonglah ampun dosaku. Itu keadaan orang yang nak menghayati istighfar. Tuan-tuan, ustazah bawa contoh. Kita tengok satu hadis Nabi SAW. Dekat akhirat besok akan ada orang yang dihumban dalam api neraka sehingga terburai ususnya. Kemudian orang itu akan mengelilingi usus yang busuk, yang jijik itu macam keldai mengelilingi batu giling, pusing. Dalam neraka. Dalam keadaan orang lain dalam neraka duk tengok kat dia. Lepas tu orang kata macam ni kat dia, rasa-rasa macam kenal. Ya, bukan ustazah ke? Bukan ustaz ke? Bukan tuan ke? Yang dulu mengajak orang pada kebaikan.
awak jadi macam ni, terhumban dalam neraka, usus terburai. Apa jawab dia? Benar. Dulu masa dekat dunia aku ajak orang pada kebaikan, tapi aku tak buat. Dulu masa dekat dunia aku cegah kemungkaran, tapi aku buat benda mungkar. Tuan-tuan, maka kata orang itu, dengan sebab itulah aku terhumban dalam neraka Jahannam. Kalau teringat hadis tu tuan-tuan, kita duduk lepas solat di hadapan Allah, nak istighfar apa? Ya Allah, aku ni banyak sangat cakap ni ya Allah. Ceramah sana, ceramah sini, nasihat orang tu, nasihat orang ni. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Sebab banyak yang aku cakap, tapi aku tak buat. Maka datang rasa khauf dan raja. Rasa takut dan rasa harap dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua tuan-tuan, nak bagi hadir istighfar dalam hati, sertakan dengan air mata. Jangan ambil bawang pula. Ustazah kata serta air mata, puas pek bawang. Tak. Makna ustazah ialah lembutkan hati dulu. Mungkin 10 kali yang pertama istighfar, hati keras, tak ada apa. Buat lagi 20 kali. Sikit je sampai. Buat 100 kali. Sampai tahap tuan-tuan, bila dah 100 kali istighfar, tak ada juga air mata, kita pun kata dengan Allah, ya Allah, tengoklah kerahnya hati aku ya Allah. Aku minta ampun pun selamba je muka aku. Aku minta ampun pun macam inilah keadaan aku. Kasihanilah aku ya Allah, hatiku sudah keras dengan dosa-dosa yang telah aku lakukan. Istighfar lagi. Sampai istighfar kita beserta dengan air mata yang takutkan Allah Azza wa Jalla. Ya, seorang Huzaifah bin Yaman, sahabat Nabi. Dia kata apa tuan-tuan? La ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yanju fihi illa man da'a bi du'ain ka du'ail ghariq. Akan datang zaman di akhir zaman nanti, tidak ada orang yang akan selamat kecuali orang yang berdoa, yang beristighfar sungguh-sungguh dengan air mata dia, seperti mana doa orang-orang yang tenggelam dalam lautan. Tuan-tuan cuba bayang kalau kita tenggelam dalam laut. Agak-agak macam mana kita minta ampun dengan Allah? Suara keluar tak? Tak keluar. Kalau keluar masuk air laut. Ya, dalam laut ni. Dan nak lemas ni, nak minta ampun dengan Allah. Apa yang kita buat? Dalam hati, Tuhan, tolong ampun aku ya Allah, tolong. Kadu'ail ghariq, macam orang yang tenggelam berdoa. Itulah di antara istighfar yang insya-Allah akan dimustajabkan, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, sedar tak sedar kita sudah sampai ke akhir rancangan. Ya, dan ustazah ingin menyimpulkan tajuk kuasa istighfar kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan mengemukakan ciri orang-orang yang bijak. Itu ada 6. Yang pertama ialah apabila menyebut nama Allah, dia rasa bangga. Sebut tentang Allah, dia rasa bangga. Allah hebat, Allah berkuasa, Allah pengampun, Allah penyayang. Kedua, bila sebut tentang dirinya, dia merasa hina. Adapun aku ni lemah, aku ni jahil, aku ni tak ada apa, yang adanya dosa je. Itu orang cerdik. Yang ketiga, apabila merenung ayat-ayat Allah, dia ambil pengajaran. Tadi surah Nuh kita baca, ambil pengajaran. Keempat, apabila muncul keinginan untuk melakukan maksiat, dia segera mencegahnya. Yang kelima, apabila disebut ampunan Allah, dia rasa gembira, teruja. Allah tu Maha Pengampun, ya Allah, terujanya, astagfirullahalazim, ampun ya Allah. Dan yang keenam, apabila mengingat dosa-dosanya, ia segera beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita bukan saja beristighfar untuk diri kita, jangan lupa kita juga boleh beristighfar untuk mak ayah, untuk orang-orang di sekeliling kita. Mak ayah masuk syurga yang hebat, bila tanya dengan Allah, maka Allah menjawab, bistighfari waladika laka, sebab anak kamu mohon keampunan untuk kamu. Sekian daripada ustazah, ampun maaf, wallahul musta'an.
Ya, akhir kata dari Ustazah, semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. توبة نسوها أستغفر